Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali lagi. Saya Syafirul Syafiq Saadin bersama-sama Anda sekali lagi dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Bersama-sama mengingatkan sesama kita betapa saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk slot sidang meja makan kali ini saya tampilkan satu slot baru yang saya namakan Al-Kisah. Ianya adalah mengambil kira mutaakhir ini, kebelakangan ini saya kira saya nampak uh, generasi baru, generasi muda yang lebih bersemangat, ramai yang mula macam nampak gayanya cuba untuk mengenal sejarah bangsa, akar asal bangsa kita, kembali menyelusuri sejarah bangsa kita, cerita-cerita lama, dongeng, hikayat kita yang pelbagai dan banyak sebenarnya. Dan seperti mana bahasa puisi kita, slot puisi kita bercakap tentang bahasa kita yang merupakan cerminan budaya kita, Al-Kisah adalah cerita dan rentetan hikayat, dongeng, sejarah bangsa kita, pensejarahan bangsa kita yang merupakan jati diri bangsa kita. Justru sidang meja makan berharap sedikit usaha kecil ini dapatlah kiranya insya-Allah dengan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyakkan lagi pandangan, mungkin juga kritikan, mungkin juga penceritaan semula sejarah juga cerita-cerita lama bangsa kita. InsyaAllah. Dan semoga dengannya ianya akan menjadi manfaat kepada mereka yang datang kemudian daripada kita. Tuan-tuan, untuk slot Al-Kisah kali ini, kita nak menyelusuri cerita tentang cebisan sejarah kita lama kita, tentang our first Malay wonder kid genius. Satu budak wonder kid, satu budak genius Melayu pertama yang dicatatkan dalam sejarah asal kita. Untuk tujuan ini saya mengambil rujukan Sulalatus Salatin Sejarah Melayu selenggaraan A. Samad Ahmad yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, kata silap saya cetakan 2008, something like that. Anyway, itu rujukan saya. Kita akan go through dia punya sejarahnya, ceritaannya, the back story, dan kita lihat bagaimana watak ini diangkat sehingga hari ini zaman moden kita pun sebagai one of a genius yang mendahului zamannya. Okey tuan-tuan, obviously saya refer kepada watak yang diberi nama Hang Nadim dalam sejarah Melayu ini. Hang Nadim ni, okey, ada dua watak sebenarnya yang bernama Hang Nadim. Pertamanya Hang Nadim Tamasik yang kita akan bercerita hari ini. Yang keduanya adalah Laksmana Hang Nadim yang merupakan anak Hang Jebat dan juga menantu Laksmana Hang Tuah. Ada yang berpendapat mereka ini adalah orang yang sama. Dua orang ini adalah watak yang sama. Ada yang berpendapat ini adalah dua watak yang berbeza. Bagaimanapun untuk naskah Suratus Salatin Sejarah Melayu yang saya rujuk ini, watak ini tidak diberi nama sebenarnya. Ia cuma adalah seorang budak kecil. Bagaimanapun untuk tujuan penceritaan kita anggap inilah nama dia Hang Nadim. Okey, kita go through tentang sejarah Singapura di Langgar Todak. Okey, bila kita cerita tentang Singapura di Langgar Todak ini, kita kena faham dia punya back story dulu lah. Kan? Kalau kita tengok dia punya tulisan dalam Suratus Salatin Sejarah Melayu ini diceritakan Al-Kisah, which is saya punya slot ini. Al-Kisah diceritakan orang yang empunya cerita, maknanya cerita atas cerita. Alamat akan binasanya negeri Singapura. Ada seorang hamba Allah, orang Pasai, turun dari atas angin ke Pasai. 3 bersahabat, Tuan Jana Khatib namanya.
mahir ilmu khayalillah, lagi tamam 12 alam. Oleh itu pergi dua bersahabat ke Singapura, seorang pergi ke Samarlanga. Itulah disebut orang tuan di Samarlanga, yang seorang tuan itu di Bungguran. Maka satu hari Tuan Jana Khatib berjalan di pekan Singapura bertudung, maka ia lalu hampir pagar istana raja. Maka dipandangnya ke pintu peranginan raja itu. Ada seorang perempuan dilindung oleh pohon pinang gading. Oleh Tuan Jana Khatib ditiliknya pohon pinang itu belah dua. Okey, itu satu perenggan saja. Okey, tuan-tuan. Asal mula cerita ini tentang Singapura yang dilanggar todak, dan juga cerita Hang Nadim, the first genius kita ni, ialah tentang seorang orang daripada hamba Allah daripada Pasai. Pasai ni negara yang hari ini kalau segi geografinya adalah Aceh. Jadi salah seorang daripada mereka ini yang dikatakan bernama Tuan Jana Khatib ni asalnya daripada Pasai, dan dia telah datang untuk bermastautin, hidup dan tinggal selain daripada berdagang juga menyebarkan dakwah di Singapura. Pada masa itu namanya Temasek. Maka dia pun duduklah di Singapura dan berusaha menyebarkan Islam di sana. Ceritanya bermula bila satu hari Tuan Jana Khatib ini berjalan di pekan Singapura, jalan-jalan hampir dengan Istana Raja. Dan Istana Raja ini, dia pandang Istana Raja pintunya dan dilindung oleh pohon pinang gading. Pohon pinang gading ini ditanam apa-apa untuk menutup pemandangan ke dalam istana itu, supaya orang luar tak nampak dengan mudah apa yang ada dalam istana. Tapi dia tahu ada orang perempuan di sana, maka dia pemandangan itu ditutup oleh pinang gading tadi ini. Kemudian dikatakan yang Tuan Jana Khatib ini diteliknya pohon pinang ini sampai belah dua. Dikatakan dia ini sangat berilmu orangnya, maka dia tak perlu pakai kapak beliung ke apa ke untuk tebang pokok pinang tadi ni. Dia cukup dengan tilik saja, tengok aja pokok pinang ni terbelah dengan dua. Okey, ini pertama sekali kita kena faham, ini komentar saya. Pertama sekali kita kena faham yang sejarah pensejarahan ini, seperti mana di mana-mana tempat dalam mana-mana negara, dalam mana-mana peradaban pun, sejarah ini ditulis oleh pemenang dan kebanyakan yang ditulis oleh pemerintah yang datang. Makanya diceritakan, inilah penceritaan kita kata mungkin bukan konteks benar, tapi ini adalah cerita rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan masa itu. Macam itulah lebih kurang. Kan? Katanya Tun Khatib ni datang nampak pokok pinang gading tadi ini depan istana, melindung seorang perempuan yang duduk dalam istana. Maka dia tiliknya pokok itu tumbang terus ataupun terbelah dua terus. Kemudian kita tengok perenggan seterusnya dalam Suratul Salatin ini. Ditulis, setelah dilihat oleh Paduka Seri Maharaja perihal pasal pokok pinang yang dah bertubuh dua tadi ni, maka baginda pun terlalu murka. Titah baginda, lihatlah kelakuan Tuan Jana Khatib. Diketahuinya isteri kita ada di pintu, maka ia menunjukkannya ilmu. Maka disuruh baginda bunuh. Tuan Jana Khatib pun dibawa orang akan dibunuh. So, di sini cerita dia ialah dia kata ataupun dia tuduh ataupun dia diceritakan yang katanya Tuan Jana Khatib ni dia tahu ada isteri Raja Paduka Seri Maharaja ni adalah pemerintah Singapura masa itu, Raja Sultan pemerintah Singapura masa itu. Maka dia tahu Tuan Jana Khatib ni katanya dia tahu kat situ ada perempuan, ada isteri, ada permaisuri raja tadi ni. Maka dia menunjuk ilmu dia. Nak tunjuk kata dia orang hebat. Dia orang luar, orang datang berdagang. Dia nak main hebat. Begitulah lebih kurang ceritanya. Maka raja marah, sultan marah, murka dia, teramat murka sebab kelakuan Tuan Jana Khatib yang dikatanya kononnya menunjuk ilmu. Maka dia disuruh bunuh, diperintahkannya raja tadi ni yang supaya Tuan Jana Khatib ni dibunuh orang.
Maka mereka tangkap Tuan Jana Khatib ni dan dia pun dibunuh. Dalam teks ni ditulis, uh, ham- hampir ujung negeri tempat orang membuat bikang, di sanalah ia ditikam orang. Maka titik darahnya setitik, badannya pun gaib lah. Orang yang membunuh pun kembalilah dipersembahkan kepada raja. Maka orang perempuan yang membuat bikang itu darah Tuan Jana Khatib yang titik itu ditutupnya dengan tudung bikangnya. Dengan berkat darah wali Allah, perempuan itu pun menjadi kayalah dari harga bikangnya. Tutup bikang itu pun menjadi batu, ada sekarang di Singapura. Nampak? Okey, di sini kita kena faham yang dalam teks ini sebenarnya mengakui yang Tuan Jana Khatib ini sebenarnya adalah wali Allah. Orang besar, orang agama, ulama. Jadi kita kena timbang, adakah dia saja-saja nak pi apa menunjuk ilmu dia pula kat depan istana raja, depan permaisuri raja ni untuk apa? Masuk akal ke pertuduhan yang dikenakan kepada Tuan Jana Khatib tadi ni? Pertamanya mungkin, ni pendapat saya, ialah Tuan Jana Khatib ni seorang pedagang yang datang berdagang, dan sebagaimana kebiasaannya ulama, waliullah, pastinya dia seorang yang bersifat baik, peramah, baik budi pekerti, baik akhlaknya, dan pastinya dia juga digemari dan disukai dan disenangi oleh kebanyakan rakyat Singapura pada masa itu. Dia mungkin orang yang ringan tulang dan sebagainya. Dan ini mungkin menimbulkan rasa gusar, rasa tak puas hati, rasa iri hati, rasa dengki para pembesar Singapura pada masa itu. Maka bila Tuan Jana Khatib ni tadi ni pi tebang pokok atau pi belah pokok pinang tadi depan pintu istana tadi ni, dia jadi asbab depa jadi point untuk depa kena Tuan Jana Khatib tadi ni. So depa pun mengadu dengan sultan, mungkinlah, atau mungkin mereka mengadu dengan permaisuri yang mengadu dengan sultan, tak tahulah macam mana cerita dia, dan ini pendapat saya. Maka dengan point ini, maka mereka berjaya menjadikan baginda murka dan baginda suruh bunuh Tuan Jana Khatib tadi. Sebab kalau tidak, kita tak masuk akal siapa dia nak tiba-tiba dia nak pergi buat benda, pergi tebang pokok pergi belah pokok pinang depan pintu istana tadi ni. Sebab pokok pinang tadi tu sifatnya adalah untuk melindung pemandangan daripada luar ke dalam istana. So pertama, sama ada dia memang nak menunjuk ilmu, tunjuk kata dia hebat, dia punya ilmu dia hebat, atau keduanya konotasinya ialah dia nak potong buang supaya dia boleh nampak isteri raja dalam tadi tu, nak skodeng isteri raja ke macam mana. Which is both accusation pada pendapat saya tidaklah bertepatan dengan teks ini yang kata dia adalah seorang wali Allah. Dan macam pun ceritanya, dia pun akhirnya dia mati dibunuh. So diceritakan orang yang badan Tuan Jana Khatib ini terlantar di Langkawi. Lepas dia bunuh tadi ni, badan dia gaib dan dijumpai nun di Langkawi sana tu. Dan orang Langkawi kenal dia dan ditanam orang di sana. Sehinggalah orang berbuatkan pantun, telur itik di Singgora, pandan tersandar di Batang Tui, darahnya titik di Singapura, badan terlantar di Langkawi. Macam mana dia boleh sambung ke Langkawi, wallahu alam, tak pula diceritakan, tak pula perincikan dalam cerita ataupun tulisan ataupun dalam bab ni. Tapi begitulah ceritanya. Dia dijumpai di Langkawi dan dimakamkan di sana. Malah dari segi ceritanya, pendapatnya ada makam itu sampai hari ini di Langkawi, satu makam purba di Langkawi. Hatta, kalau kita sambung dengan teks tu, hatta tidak berapa lama antaranya, maka datanglah todak menyerang Singapura. Sebagai karamah orang waliullah yang hebat yang telah dianiaya dan
dibunuh dengan kejam tanpa timbang tara yang baik, maka Todak menyerang Singapura.